Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syahira binti Hussein. Saya dari KB 45A. Hai, nama saya Muhammad Izam bin Ismail. Saya dari KB 45A. Hai, nama saya Nur Alian Tasha binti Jasni daripada kelas KB 45B. Saya pula Muhammad Syahrul Nizam bin Zulmi. Saya daripada KB 45A. Hello guys, hai, nama saya Muhammad Alif Ilham bin Yazid dan saya daripada KB 45B. Jadi, kami semua ni dari jurusan Diploma Seni Kulineri dan kumpulan kami akan melakukan program Semarakan Permainan Tradisional. Tujuan kami memilih program ini adalah untuk menerapkan permainan tradisional yang sering dilupakan oleh generasi muda pada masa kini. Apa itu permainan tradisional? Permainan tradisional merupakan permainan yang dimainkan oleh semua peringkat umur. Ia merangkumi permainan suku kaum di Malaysia dan luar Malaysia. Jika diimbaukan kembali zaman kanak-kanak kita akan berkumpul pada setiap petang di padang, di halaman rumah maupun taman permainan untuk bermain bersama rakan-rakan kita. Walaupun permainan itu tidaklah secanggih seperti gadget sekarang, tetapi ia boleh menghiburkan kita dan menyeronokkan, serta ia boleh menjadikan kenangan terindah buat kita. Kami ada 10 jenis permainan tradisional yang akan kami ketengahkan kepada kamu semua. Mari kita bersama-sama mengenali jenis-jenis permainan tradisional dan peralatan-peralatan yang akan kami gunakan semasa bermain permainan tradisional. Yang pertama ialah permainan congkak. Peralatan yang digunakan dalam permainan ini ialah papan congkak dan juga guli. Seterusnya, yang kedua ialah permainan baling tin. Peralatan yang diperlukan dalam permainan ini ialah 10 tin yang digunakan pakai, alas kayu dan juga selipar untuk dijadikan sebagai alat tuju. Yang ketiga ialah tenting. Alatan yang akan digunakan ialah kapur tulis atau apa saja yang dapat diletakkan di atas jalan bentang. Yang keempat ialah gala panjang. Permainan ini menggunakan alatan seperti ranting kayu untuk dilangkarkan di atas tanah yang kosong. Yang kelima ialah batu seremban. Kebiasaannya permainan ini menggunakan objek yang bulat seperti batu kerikil sedana besar. Tetapi saya akan menggunakan batu seremban yang telah dijahit oleh saya sendiri. Yang keenam ialah dam haji. Alat yang diperlukan ialah papan dam dan juga buah dam. Dan yang ke-8 pula adalah carom. Carom pula memerlukan papan carom, buah carom, gundum dan kaki untuk papan carom. Last sekali adalah kerusi. Itulah peralatan untuk bermain carom. Dan yang ke-8 pula adalah baling slipper. Baling slipper pula dia memerlukan 4 ataupun 3 untuk membuatkan bentuk piramid. Dan dia memerlukan satu slipper untuk menjatuhkan pihak lawan ataupun menjatuhkan menara piramid yang dibuat daripada slipper itu. Yang ke-9 ialah cepek. Cepek ialah sejenis permainan yang menggunakan penutup botol kaca. Dan yang ke-10 ialah permainan baling guli. Permainan baling guli ini hanya menggunakan guli sahaja untuk bermain. Kedua-dua pemain akan memulakan permainan dengan serentak. Mereka akan masukkan buah satu demi satu ke dalam setiap lubang. Pemain hendaklah memberhentikan permainan jika buah terakhir jatuh ke dalam kampung kosong di kawasan lawan.
dan pihak lawan boleh meneruskan permainan sehingga mati. Jika buah terakhir jatuh ke dalam kampung kosong di kawasan sendiri, pemain boleh menembak kampung lawan yang setentang dengan kampungnya, iaitu dengan mengawal semua buah jika ada di kampung tersebut. Setelah tamat pusingan pertama, iaitu tidak terdapat buah lagi pada kampung masing-masing, buah congkak yang ada pada rumah akan dimasukkan semula ke dalam kampung masing-masing. Jika terdapat kampung yang tidak cukup buah, maka ia dianggap terbakar dan kampung tersebut tidak boleh diisi untuk permainan seterusnya. Permainan seterusnya akan dimulakan oleh pemain yang paling banyak diisi dengan buah, dan permainan akan diteruskan sehinggalah pihak lawan mengaku kalah. Permainan 7 tin juga dikenali sebagai pongkan tin di sesetengah daerah. Permainan ini antara permainan kegilaan ramai sejak dahulu lagi. Permainan ini memerlukan 2 pasukan sekurang-kurangnya 5 orang pemain untuk setiap pasukan. Keluasan kawasan yang diperlukan kira-kira 40 kaki persegi. Kawasan ini hendaklah ditandakan bagi mengelak pemain keluar dari kawasan permainan. Kayu alas digunakan sebagai base bagi menempatkan tin yang disusun. 10 tin akan disusun di atas kayu alas berbentuk piramid. Tin yang disusun ini dipanggil rumah piramid. Permainan ini dimulakan dengan cabutan undian untuk menentukan kumpulan masing-masing, dan ketua kumpulan perlu membuat undian ringkas bagi menentukan giliran pasukan. Pasukan A ditempatkan di piramid di sekitar kawasan permainan, manakala pasukan B beratur di garisan untuk menunggu giliran bagi menjatuhkan rumah piramid. Pasukan B memulakan permainan dengan mencapakkan selipar untuk menjatuhkan rumah piramid secara bergilir-gilir sehingga keseluruhan rumah piramid berjaya diruntuhkan. Sebaik sahaja rumah piramid berjaya diruntuhkan, pasukan B hendaklah segera berlari dan mengelak dari selipar yang dituju oleh pasukan A. Pasukan B yang terkena selipar akan dikira mati dan perlu keluar dari kawasan permainan. Dalam masa yang sama, pasukan B perlu berusaha untuk menyusun tin semula bagi mengumpul mata pasukan. Pasukan yang berjaya menyusun rumah piramid dengan jumlah yang paling banyak dikira sebagai pemenang. Cara bermain tintin. Yang pertama ialah membuat undian, iaitu menggunakan cara la tali tamploy untuk mendapat tahu siapa nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Dan nombor 2 pula iaitu peserta yang pertama perlulah membaling buahnya, iaitu untuk menunjukkan dia petanda campak ke nombor 2, kerana dia akan melompat ke nombor 1 dan ke nombor 3. Kenapa dia tidak lompat ke nombor 2? Kerana nombor itu jelas dia punya petanda, tidak boleh pijak. Kalau sekiranya dia terpijak, dia akan menjadikan satu batal, iaitu batal kerana dia pijak kawasan. Dia terpijak garisan juga menandakan ialah batal juga. Okey. Yang ketiga ialah lepas telah habis dia melompat dan tiba ke nombor 3, dia kini
terangkat ke atas satu dan mengambil buahnya ke nombor 2 dan lompat nombor 2 dan nombor 1 dan siap. Dan nombor 4 pula ialah tiba kita dah habis sampai ke nombor yang terakhir, kita akan membuat satu rumah. Dia membuatkan satu rumah dan ia akan baling menggunakan tidak melihat tinting itu dan dipusing ke belakang, dan dia hanya baling cara ke belakang untuk dapat tahu mana satu rumahnya. Sekiranya rumah dia ke nombor 4, jawapannya itu rumahnya. Dan pemain seterusnya tiba ke rumahnya, dia tidak boleh memijak rumah itu kerana itu rumahnya tidak boleh pijak. Sekiranya pijak, itu menandakan batal juga. Cara permainan galah panjang. Yang pertama, galah panjang dilakukan di atas tanah yang lapang atau jalan bertabula perlukan kawasan yang luas. Dan panjang dan lebar bergantung kepada pelukis garisan dan bilangan pemain. Selalunya, satu petak galah panjang berukir lebih kurang 2 meter darab 1.5 meter. Dan kedua pula, selepas pemilihan dilakukan, setiap kumpulan akan melakukan pilihan ketua. Ketua daripada kedua-dua kumpulan akan mengundi siapa yang menjaga gelanggang dan siapa yang merempuh gelanggang. Ketiga, selepas penentuan, kumpulan yang menjaga gelanggang akan menjaga gelanggang dengan memijak di atas garisan yang dilukis tadi. Dan ketua akan menjaga garisan tengah-tengah dan bebas pergi ke mana saja, garisan depan atau belakang. Keempat, kumpulan menempuh gelanggang akan berkumpul di depan. Seterusnya, ketua akan menyapakan tangannya dengan ketua pihak lawan. Seterusnya, mereka berlari masuk ke dalam gelanggang. Kelima, penjaga akan menjaga kawasannya agar pihak penempuh tidak melepasi garisan yang dijaganya. Keenam, penempuh akan menempuh sampai melepasi garisan paling akhir tanpa disentuh oleh penjaga gelanggang dan kemudiannya berpatah balik. Ketujuh, kemenangan dicapai apabila orang yang telah melepasi garisan akhir melepasi garisan permulaan dan permainan diteruskan hingga adalah permainan yang ingin berhenti. Itu saja.
Batu seremban merupakan permainan tradisional yang agak terkenal dalam kalangan perempuan. Nama lain bagi batu seremban ialah batu selambut ataupun batu serembat. Ia biasanya dimainkan secara berkumpulan ataupun berdua. Batu seremban biasanya dimainkan pada waktu lapang di serambi rumah ataupun di dalam rumah asalkan permukaan lantainya rata. Bermain secara duduk di lantai lebih menyenangkan. Dalam permainan batu seremban mempunyai banyak peringkat. Mari saya tunjukkan peringkat-peringkatnya. Permainan dam ataupun dam haji diminati dalam kalangan masyarakat Melayu. Permainan tradisional ini dimainkan satu lawan satu. Terdapat dua jenis dam yang popular iaitu dam haji dan haji terbang. Papan dam berbentuk empat segi sama yang dilukis di atas kertas ataupun dibuat lorikan di atas sekeping papan. Terdapat 64 petak segi empat sama yang dilorikkan di atas kertas. Buah dam terdiri daripada penutup botol, kulit kepas, sepihan bata, atap kecil. Buah dam mestilah berbeza warna dan bentuk dengan lawannya agar tidak teratur. Seterusnya, saya akan tunjuk contoh-contoh bermain dam haji. Okay, hello guys. Hari saya akan tunjukkan cara bermain baling slipper. So, saya akan tunjukkan matematik dia dan bagaimana untuk kita bermain permainan tradisional baling slipper. Cara pertama adalah kita mesti menyusun slipper dalam bentuk piramid. Sila saksikan video tersebut. Dan yang kedua pula, kita mestilah menjatuhkan slipper yang telah disusun dalam bentuk piramid. Ketiga pula, kita perlu membaling slipper pada pihak lawan yang telah menjatuhkan menara piramid tadi. Akhir sekali, apabila seseorang itu membaling slipper pada pihak lawannya, rakannya haruslah membuat bentuk piramid semula. Jika dibentukkan semula, maka dia adalah pemenang. Tetapi jika slipper itu dibaling terkena pada pihak lawan, maka itu akan kalah.
Okay guys, itulah caranya bermain baling slipper dalam permainan tradisional ini. So kita akan selanjutnya dalam permainan carom. Hello guys, kali ini videonya saya akan terangkan dulu cara permainan dia. Barulah saya akan tunjukkan video cara bermain carom. Dan cara-cara bermain carom adalah carom mempunyai 3 buah biji color, iaitu hitam, merah dan putih. Hitam mempunyai 1 mata, putih dan mempunyai 2 mata. Tetapi merah mempunyai 5 mata. Untuk memasuki 1 biji merah, kita mestilah masukkan 1 biji hitam ataupun 1 biji putih. So dari situ markah akan terkira. So untuk permainan mestilah mempunyai 4 orang. Dan dia menggunakan jari untuk memasukkan biji buah carom ke dalam lubang tersebut. Dan sebagai contohnya saya akan tunjuk video selanjutnya. Okey, begitulah cara untuk bermain permainan tradisional. So, saya sekarang serahkan kepada kawan saya untuk menerangkan lagi cara-cara untuk bermain permainan tradisional. Okay, so cara-cara pertama untuk bermain guli ialah kita perlu pertama sekali kita perlu cari kawasan yang rata dan kita perlu buat bulatan. Okay, so next untuk bermain guli ni kita perlukan 2 orang ataupun lebih. Maksimum untuk bermain guli ni adalah dalam 7 orang. Setiap pemain perlu meletakkan guli sama banyak. So kalau pemain A tu dia bagi 5 biji, pemain B pun dia kena bagi 5 biji. Kemudian susun guli tersebut di tengah-tengah bulatan. Seterusnya, pemain perlu mengundi untuk memastikan siapa yang memulakan permainan dahulu. Permainan diteruskan dengan pemain A memulakan dulu permainan dengan melontarkan guli ke arah sasaran. Selepas pemain A sudah membuat giliran, seterusnya ialah giliran pemain B pula untuk membuat lontaran. Pemain perlu bergilir-gilir untuk melakukan lontaran sehingga guli yang di tengah itu habis. Cara untuk melontarkan guli tersebut ialah dengan kita sasarkan guli tersebut kepada arah sasaran dan kita lontarkan ke arah sasaran tersebut supaya guli tersebut terkeluar daripada bulatan. Okey, cara untuk permakahan ataupun untuk mendapatkan mata pula ialah dengan membaling ataupun melontarkan guli tersebut hingga keluar daripada bulatan. Guli yang terkeluar daripada bulatan tu ialah menjadi milik si pembaling, si pelontar. So, siapa guli dia yang paling banyak, dia menang. Okay, so cara bermain cepe pula ialah, so kita kena sediakan 5 biji cepe
Langkah yang pertama ialah kita perlu menimbang CP untuk menentukan giliran siapa yang mulakan dulu. Setiap satu CP ni mempunyai 2 mata. Pemain lain yang akan menentukan sama ada kita untuk centik CP ni ke situ ataupun CP ni ke sini. Andai kata CP yang kita centik tu tidak mengenai sasaran ataupun terkena CP yang selain yang ditunjuk, giliran kita dikira tamat. Kiranya kita berjaya menjentik semua CP yang diarahkan oleh pemain lain, kita boleh menimbang CP untuk nampakkan mata. Jikalau kita timbang tu jatuh satu, so kita giliran kita dikira tamat. Kalau CP yang bertindih 2 itu dipanggil ayam. Kalau CP yang bertindih 3 dipanggil jamban. Permainan diteruskan sehingga terdapat seorang pemain yang mendapat markah penuh. Markah penuh ni ditentukan oleh para pemain semua. Banyak manfaat yang kita pelajari semasa menjalankan program ini. Antaranya ialah kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli keluarga dan rakan-rakan semasa bermain permainan tradisional. Selain itu, tubuh badan kita akan lebih sihat dengan permainan tradisional kerana pergerakan yang banyak ini dapat mengeluarkan peluh. Di samping itu, apabila kita menanamkan minat yang banyak dalam permainan tradisional ini, kita dapat mengurangkan penggunaan gadget. Malah kita dapat mengelakkan rabun mata. Akhir sekali, jika kita terapkan permainan tradisional kepada generasi muda, maka permainan tradisional tidak akan ditelan zip zaman. Secara kesimpulannya, kami berharap agar video yang kami lakukan ini dapat memberi manfaat kepada kamu semua. Sekian, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.